Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar tuan-tuan perempuan semua sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak sihat. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita mula insya-Allah ya pada hari ini, malam ni, akhlak ya. Bab akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai pada penghujung ya, bab yang berkaitan dengan bab 20 berkaitan dengan kasih sayang ya, sifat rahmat kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, juga kepada mereka yang beriman ataupun tidak ya. Begitu juga kepada binatang-binatang ya, kepada serangga, binatang-binatang, kepada semualah ya, mana makhluk yang berada di alam ini ya, semua ditunjukkan kasih sayang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ma taufiqi illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Jadi kita sama-sama ya buka muka surat yang ke berapa tu? Berapa muka surat berapa kita tuan-tuan? 386. 386 ya. Jadi kalau kita boleh tengok muka surat 300 ya, 386 pada khutbah terakhir ya. Khutbah terakhir ni apa? Siapa yang boleh agak nama dia dalam bahasa Arab? Khutbah terakhir. Khutbah masa bila tu? Khutbah terakhir masa bila? Tuan-tuan? Haji Wida. Ya, Haji Wida ya, Hajjatul, yang lebih tepat Hajjatul Wida. Ya, Hajjatul Wida. Jadi Hajjatul sebab dia merujuk kepada satu haji. Kalau haji secara umum hajilah ya, tapi kalau hajjatun merujuk kepada satu-satunya haji yang Nabi sertai. Jadi masa khutbatul wida ya, khutbatul wida ataupun masa khutbah ya, haji al-wida ya, wida bunyi ya, bukan wada ya. Hajjatul wada biasa orang duk sebut ya. Ataupun hajjatul wida ya. Boleh sebut hajjatul wada pun boleh juga ya. Wada tu lebih tepatlah. Ya, tapi wida juga ya, tidak salah. Jadi pada khutbatul wada atau khutbatul wida ya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah wasiat. Ya, Nabi bagi wasiatnya ataupun dipanggil tausiah. Orang duk sebut sekarang tausiah ya. Jadi kalau boleh ya, Tuan Haji kita memberikan sedikit tausiah. Tausiah tu wasiatlah ya. Wasiat pun boleh, tausiah pun boleh ya. Wasiat ni lebih pada harta pusaka biasanya ya, harta wasiat. Ya, harta pusaka lah ya, wasiat yang di dalamnya ada pembahagian harta kita kata ya. Jadi kalau telah meninggal dunia kita panggil pusaka kan. Tapi kalau dia buat sebelum dia meninggal dunia ya, kita panggil wasiyah ya, wasiyah ya. Wasiyah dengan sad ya, wasiyah ataupun wasiat orang Melayu panggil, ataupun dipanggil tausiah. Tapi tausiah lebih pada perkataan lah, lebih pada nasihat ya. Dia bukan dalam bentuk harta sajalah. Okey, jadi dalam hadis itu ya, ataupun dalam wasiat tersebut, Nabi cerita tentang ya, keperluan untuk kita berkasih sayang ya, menunjukkan rasa belas kasihan kita kepada para pembantu ya, kepada para pembantu ya, ataupun kepada hamba sahaya kita panggil. Jadi hamba sahaya biasa kalau orang perempuan kita panggil jariyah ya, kita panggil jariyah ya. Jadi soalan ustaz belum dapat dijawab lagi ya, mengapa isteri Nabi yang bernama Birrah ataupun Barrah ya binti Al-Haris ditukar menjadi Juwairiyah ya. Yang pertama dia dipanggil Jariyah sebenarnya ya, kerana dia ditangkap dalam peperangan Bani Mustalik pada tahun yang ke-6 Hijrah ya. Jadi dalam bahasa Arab apabila kita panggil sebutannya ditukar daripada fathah jariyah tu jim tu fathah ditukar menjadi juwairiyah ya. Di situ ada makna kasih sayang sebenarnya, ada makna kasih sayang ya. Maknanya kalau jariyah ya, maknanya hamba perempuan
Tapi kalau Juwairiyah, mana hamba perempuan yang disayangi, my beloved. Ya, ada perkataan my beloved tu, jangan lupalah Haji Syari ya. Apa ni Kak Zainab ya, jangan lupalah ya. Jadi Juwairiyah tu merujuk kepada Jariyah ya. Bukan mesti Juwairiyah tu budak kecil. Kalau budak kecil jadi fitnah pula pada Nabi, kahwin dengan kanak-kanak. Ya, jadi Juwairiyah tu di situ ada elemen kasih sayang. My beloved ya. Macam kita panggil kita panggil ya anak kita kan. Kita tak panggil wahai anak ya. Kita panggil wahai anak anda. Ya, kita tak kata ya walad, tapi kita panggil kita panggil ya apa ya untuk anak. Ya bunaya ya, kita tak kata ya beni, tapi ya bunaya, bu ya. Dia daripada fathah jadi domah bunaya. Jadi kalau wanita hamba saya Jariyah jadi Juwairiyah, tu jawapan dia tuan-tuan. Bukan kerana usianya yang lebih muda ataupun budak kecil, tetapi kerana elemen kasih sayang yang berlebihan ataupun yang sedikit lebih lah ya kalau banding dengan yang biasa-biasa. Jadi macam kita kata Hasan dengan Husain. Ya, Ustaz bagi 3 contoh dah. Ya, contoh pertama Jariyah dengan Juwairiyah. Contoh yang kedua apa tadi? Contoh yang kedua ialah siapa? Ya, Ustaz sebut tadi. Ibnun, anak. Kalau Bunaya ya, anak yang aku sayang, anak anda. Ya, kita ada juga perkataan Hasan dengan Husain. Ya, daripada Hasan, Hasan tu fathah kan? Balik atas kita tukar jadi Husain. Jadi ada makna kasih sayang ya. Dah tentulah adik kepada Hasan tu ya, sebab Hasan tu dah setahun dia dapat disayangi oleh Nabi, oleh Khadijah ya, oleh Fatimah dan juga Ali ya sebagai anak sulung. Jadi bila dapat Husain sudah tentu kasih sayang pada Husain pula ya, ditumpahkan kepada Husain pula. Jadi Husain tu dipanggil Little Hasan. Ya, yang pertama kerana dia lebih muda, of course ya. Yang kedua kerana kasih sayang ya yang diberikan kepadanya sudah lebih lah ya berbanding dengan Hasan, sebab Hasan dah melalui zaman dia. Bagi Husain pula macam itulah seterusnya. Okey tuan-tuan ya, itu dia punya sebab. Jadi para pembantu ataupun para hamba sahaya. Jadi kalau hamba sahaya ya, kalau perempuan kita panggil Jariyah ya, biasanya kita panggil Jariyah lah ya. Kalau lelaki, apa istilah untuk hamba sahaya lelaki kita panggil apa tuan-tuan? Ya, hamba sahaya lelaki. Biasa kita panggil abdi lah, abdi. Ya, sebab tu kita panggil hamba abdi. Ya, sebab abdi itu merujuk kepada abdun. Ya, ingat tak ketika ya Abdul Muttalib dibawa daripada Madinah ya. Jadi Al-Muttalib jumpa kakak ipar dia ya, Salma binti Amru ya, Salma binti Amr. Kemudian tengok ada budak kecil, dia bawa budak kecil tu balik ke Mekah untuk di-groom menjadi pengganti bapa dia Hashim. Hashim dah meninggal ya, Al-Muttalib adik Hashim tu. Dia bawa Abdul Muttalib daripada Madinah balik ke Mekah. Orang Mekah ingat Abdul Muttalib tu hamba sebab dia masih kanak-kanak kan ya, baru berusia mungkin ya 7 atau 8 tahun mungkin lebih sikit ya. Tapi belum remaja lagi. Dia belum akil baligh lagi. Jadi oleh kerana itu ya dia dibonceng oleh Abdul Muttalib oleh Al-Muttalib ya, sehingga orang panggil dia Abdul Muttalib, hamba kepada Al-Muttalib. Ya, tu cerita dah banyak kali Ustaz sebut, harap-harap tuan-tuan ingat. Jadi contoh Abdul Muttalib, hamba kepada Al-Muttalib ya. Jadi kalau lelaki biasa kita panggil abdi. Ya, kalau perempuan biasa kita panggil Jariyah ya. Kalau kedua-duanya dibebaskan ya, macam Zaid bin Harisah dibebaskan oleh Nabi, maka dipanggil apa pula kalau dah dibebaskan abdi tu? Maula Ustaz. Maula lelaki. Kalau perempuan? Oh. Kalau perempuan tambah je lah tak marbutah kat belakang. Jadi perempuan. Maulatun ya, Maulatun. Okey ya. Jadi nampaknya kelas hari ni cuma 2 orang aja yang berbincang Ustaz dengan Kak Zainab je ya. Tuan-tuan dan perempuan yang lain ambil apa kita panggil ya, ambil ikut sertalah. Ya. Jadi Kak Mariatun berada ya, Ustaz merakamkan ucapan takziah ya daripada pihak Ustaz dan keluarga serta ahli jamaah kepada Kak Mariatun atas pemergian ibunda yang tersayang
Ya, jadi mudah-mudahan apa ni ibunda ditempatkan di tempat yang bersama dengan orang-orang soleh, mudah-mudahan, amin, ya, dan keluarga dapat bersabar, ya, melalui sedikit ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terima kasih Ustaz. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jadi apa kita panggil, ya, hadis tadi, ya, kalau kita tengok. Jadi Nabi kata, ya, fama ahbabtum, ya, mana-mana hamba sahaya yang kamu suka, yang kamu sayang. Ya, sebab hamba sahaya ni ramai kan. Ya, ada hamba sahaya yang kita suka perangai dia, ada yang ikut perintah, ada yang melawan kan, ada yang degil. Jadi kalau mana-mana yang disayangi itu fa'amsiku, maka Nabi kata peganglah dia, maknanya teruskan dia menjadi hamba sahaya. Ya, kalau nak dibebaskan boleh, ya, tapi dipegang dia. Kalau kita tak nak bebaskan dia, terus dia kekal bersama kita hidup. Kemudian wa makarihtum, dan mana-mana hamba sahaya yang kamu benci, ya, benci itu bukan benci dia tu tidak, tapi mungkin perangai dia. Ya, hamba sahaya ni kadang-kadang kita tahulah, ya, dia asalnya bukan Islam. Jadi bila dia jadi hamba sahaya, dia didakwah oleh tuan dia, ajak dia masuk Islam, tapi dia tak nak, dia degil, ya. Jadi oleh kerana tuan dia dah dakwah, dia tak mahu juga, maka akhirnya tuan dia pun ya, macam tak sukalah pada dia, ya, sebab dia tak nak dengar cakap. Maka akhirnya tuannya pun, ya, kata Nabi fabi'u, maka juallah dia. Mana yang kamu sayang, pegang dia, ya, teruskan bersama kamu. Tapi kalau kamu benci dia, jangan pukul dia, ya, jangan hentam dia, ya, tetapi juallah dia. Wala tu'azibu, ya, khalaqallah, dan janganlah kamu mengazab, menyiksa, ya, ciptaan Allah, makhluk Allah azza wa jalla, fa innallaha malakakum iyahum, ya, maka sesungguhnya Allah telah ya menjadikan kamu pemilik kepada hamba-hamba tadi. Allah dah jadikan kamu pemilik, ya. Walau syaa, kalau Allah kendaki, Allah kata Allah kata la malakum, ya, la malakum. Jadi malakakum, ya, bukan malakakum, ya, malakakum, ya, ada syaddah tu, ya. La malakum, ya, la malakahum, susah sebut, ya, la malakahum, pasti Allah akan jadikan kamu pula hamba kepada mereka, boleh tuan-tuan, ya. Jadi Allah kata, ya, apa ni Nabi sebut, ya, apa yang Allah pesan pada Nabi. Jadi Nabi kata sesungguhnya Allah lah yang telah menjadikan kamu tuan kepada hamba tu. Kalau Allah hendak, ya, Allah boleh tukar kamu jadi hamba, hamba tu jadi tuan. Boleh tak tuan-tuan? Boleh? Ya, boleh, ya, bila berlaku peperangan contoh. Bila berlaku peperangan, ya, tuan tadi kena tangkap. Jadi bila tuan tu kena tangkap, ya, kemudian hamba dia pun kena tangkap sekali. Sebab biasanya kalau dalam peperangan, tuan akan bawa hamba dia tu sekali. Bila dia bawa hamba dia sekali, tuan dengan hamba duduk kena tangkap. Tapi oleh kerana hamba dia tu tegap badan, ya, kadang-kadang mungkin rupa parahnya cantik, ya, maka apa ni pasukan musuh yang tangkap mereka tu, ya, dia berkenan dengan lelaki yang jadi hamba tu, maka dia bebaskan. Bila dia bebaskan, ya, tuan dia tetap jadi hamba lah, kena tangkap. Ya, jadi Allah boleh tukar, ya, hamba tu jadi tuan tu jadi hamba pula, boleh. Ya, jadi maknanya nak bagi tahu, ya, roda kehidupan ni boleh berputar, ya, kadang-kadang kita berada di atas, kadang-kadang kita di bawah. Kemudian Nabi kata bahkan rahmat dan kasih sayang baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak hanya terbatas pada manusia saja. Maknanya sifat rahmat Nabi ni bukan kepada manusia saja, tetapi juga kepada haiwan. Seringkali baginda memberikan wasiat, ya, tausiah kepada para sahabat supaya bersikap lemah lembut, ya, bagi kasih sayang, belas kasihan terhadap haiwan, ya. Contohnya apa, ya? Nabi kata, ya, la'anallah, Allah melaknat man, sesiapa yang masalah, sesiapa yang menyiksa dan sesiapa yang mengurung haiwan, ya. Jadi kalau diseksa dan kurung haiwan tu, nanti kita akan baca satu hadis, orang perempuan Bani Israel, dia apa, diikatnya kucing dia, tak bagi makan, ya. Nah, kalau dia tak nak bagi makan, patutnya dia lepaskan ikatan tu, bagi kucing dia makan, ya, serangga-serangga ke benda-benda lain. Tapi dia ikatnya, tak bagi makan, sampailah mati kucing tadi. Maka Nabi kata, aku melihat wanita tadi dibakar oleh Allah dalam neraka. Sedangkan perempuan tu, perempuan yang, ya, banyak ibadah dia, ya, ibadah dia banyak, ya, ibadah sunat dia banyak, ya, tetapi kerana dia menyiksa binatang, maka dia berdosa, ya, walaupun yang diseksa tu binatang, bukan manusia.
Kalau manusia lebih-lebih lagi lah, ya. Maka dia apa, ya, dia apa ni, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia menyeksa dan mengurung, ya, bil hayawan, ya. Hayawan mana haiwan lah. Kita Melayu panggil haiwan, Arab panggil hayawan, ya, bukan hai tapi hayawan, iaitu ejaan dia, ha ya waw alif nun, ya. Okey, ya, seterusnya apa lagi? Ini dalam kitab Kanzul Ummal, ya. Kitab ni jarang kita dengar di Malaysia ni lah. Dia himpunan kitab-kitab hadis juga, tuan-tuan, ya. Okey, seterusnya apa lagi, ya? Ama balaghakum, ya, ama balaghakum, ya. Belumkah sampai kepada kamu anni qad la'antu man wasama al-bahimah. Belum sampai kepada kamu, ya, bahawasanya aku pernah melaknat, ya, sesiapa di kalangan manusia ni yang wasama al-bahimah. Ya, bahimah ni binatang ternak, bahimatul an'am. Ya, macam lembu, kambing, ya. Jadi binatang-binatang yang kita ternak ni, kuda ke apa, ya. Jadi bila kita ternak dia, kita biasanya orang letak chop pada badan dia tu dengan besi panas. Ya, nak tunjuk bahawasanya mungkin letak nombor ke, ya, letak dia punya jenis ke, ya. Jadi oleh kerana tu yang dibuatnya dengan besi panas tu pada muka dia, ya, fi wajhiha, pada wajahnya, au darabaha fi wajhiha, ataupun dia marah dengan kuda dia marah dengan lembunya, dipukul pada muka, tak boleh. Seperti mana manusia kita tak boleh pukul pada muka, ya, untuk mengajar. Contoh seorang suami tu, ya, dia nak mengajar isteri dia, ya, mungkin isteri dia tak tutup aurat ke, ya, isteri dia tak dengar cakap ke, ya. Jadi sebagai suami, ya, dia dah nasihat, dah bercakap, dah apa, tak mau berubah juga. Maka akhirnya dia nak rotan sikit, ya. Tapi rotan tu bukan makna rotan sampai luka-luka, ya, patah-patah, bukan, ya, lebam-lebam, bukan. Ya, jadi maknanya pukul tu pukul untuk mengajar, macam anak kita jugalah. Ya, tapi kita tak boleh pukul di muka dan di bahagian kemaluan contoh, dan di tempat-tempat yang sensitif tak boleh, ya. Jadi kita pukul kalau sekolah dulu, ya, di tapak tangan, ya, ataupun di punggung kita, ya. Maknanya itu tempat-tempat yang dianggap tidaklah terlalu sensitif, ya, dan tidaklah sampai kita kata, ya, apa kita panggil, ya, berkesan, ya, nampak luka, nampak lebam tu, tak. Ya, pukul tu untuk mengajar sahaja, ya, semata-mata untuk mengingatkan dia bahawasanya dia telah buat kesalahan. Ya, sebab kalau kita tak tegur, kita tak rotan dia, ya, mungkin dia akan mual, kita kata, ya, dia akan melampau-lampau, ya, bertindak luar batasan. Ya, jadi di sekolah dulu kan kita ada public caning. Public caning tu yang membentuk kita menjadi manusia yang baik. Ya, sebab public caning tu bukan sangat nak bagi sakit. Ya, dia buat 2-3 apa kita panggil, ya. Dia libahnya 2-3 kali, bukan nak kita sakit, tak sakit pun, ya. Kadang-kadang kita pakai seluar tebal pun pagi tu, ya. Kita pakai 2 lapis seluar. Jadi bila kena sebat tu tak ada rasa apa pun, ketawa je. Ya, tapi malunya tu. Malu itulah yang nak diterapkan, ya, dalam kes menghukum para pesalah. Ya, sebab tu hukuman yang dijalankan oleh Islam dibuat di khalayak ramai. Dibuat pada waktu solat Jumaat. Maknanya selepas solat Jumaat selesai, dijatuhkan hukuman, pancung ke, potong tangan ke, apa-apalah, ya, yang berkaitan dengan kesalahan jenayah syariah, ya, maka dilaksanakan pada waktu orang sedang ramai hari Jumaat, ya. Kalau orang lelaki semua datang masjid, ya, jadi tak dibuat depan perempuan lah, ya, perempuan takut pengsan ke apa. Jadi dibuat di depan orang lelaki hari Jumaat, ya, dan disaksikan oleh mereka sehingga menyebabkan, ya, mereka merasa gerun, ya, terhadap hukuman yang dilaksanakan, ya. Hukuman yang dilaksanakan tu pada orang yang salah tu saja, tapi kesan dia kepada orang yang hidup, ya. Jadi tak boleh pukul pada muka, ya. Manusia lebih-lebih lagi lah tak boleh pukul juga, ya. Boleh kita kata cubit ke, ya, ataupun, ya, kita piat telinga sikit ke, ya, ataupun, ya, kita rotan sikit pada dia punya tangan, ya. Jadi benda-benda tu bila dibuat di hadapan ataupun di khalayak ramai, ada kesan positif dia, ya. Dia rasa malu sikit, ya. Tapi, ya, kalau kita kata kita gunakan apa kaedah merotan tadi, ya, tapi tak memberi kesan, dia lagi jadi jahat, dia lagi memberontak, itu kita kena fikir cara lain, ya. Kita tak boleh menggunakan cara yang sama untuk mendidik, ya, anak yang berbeza ataupun generasi yang berbeza. Mungkin seorang cikgu, ya,
Zaman tahun 70-an 80-an dia buat benda tu. Tapi tahun 90-an tahun 2000 dah tak boleh buat dah. Ya, kerana tak sesuai lagi kita kata. Ya, mungkin ada termaktub dalam kesalahan, ya, jenayah. Ya, dianggap sebagai satu kesalahan kalau cikgu pukul anak murid depan khalayak ramai. Mana kalau dah ada undang-undang, ya, ada enactment ataupun ada akta, tak boleh lah. Ya, tapi kita kena fikirlah cara lain, ya, untuk melaksanakan hal ataupun perkara tadi. Ya. Okey, selesai di situ. Rasulullah bersabda, "Iza raqibtum," ya. "Iza raqibtum hazihi dawab." Ad-dawab di sini adalah kalau bahimatul an'am tadi, ya, bahimah tu biasa binatang ternak untuk susu dan juga untuk daging dia. Tapi kalau di tonggang, ya, kita panggil dawab lah secara umum. Ya, "Iza raqibtum hazihi dawab." Ya, Nabi kata, "Iza apabila raqibtum, apabila kamu menunggang, kamu mengenderai, ya, kita naik atas dia, ya, hazihi dawab, ya, binatang yang berjalan dengan kakinya, ya, biasanya binatang kaki 4 lah, ya, kuda mungkin, keldai, ya, ataupun binatang yang boleh kita tonggang, ya, jadi biasa orang tak tonggang lah lembu kan, ya, lembu ni biasa digunakan untuk membajak, kerbau samalah, ya, untuk apa, untuk susu dia, ya, untuk daging dan untuk apa ni, kulit dia. Ya, fa'atuha, ya, Nabi kata apabila, ya, kamu menunggang, ya, binatang berkaki 4 ni, ad-dawab, ya, fa'atuha haqqaha, ya, maka berilah hak dia fil manazil, pada tempat berhenti. Mana kalau kita tonggang unta sebagai contoh, ya, jadi kalau kita tengok unta tu dah letih, kita kena berhentilah. Jangan kita paksa unta tu untuk berjalan lagi, kuda tu untuk berjalan lagi, ya. Jadi kita kena cari manazil. Manazil makna tempat berhenti, tempat turun. Ya, sebab unta ni dia kalau dia berehat dia akan turun. Ya, kalau kuda dia memang berdiri saja, ya, tapi unta tak. Ya, dia akan turun, ya. Bila dia turun tu, ya, maka dia berehatlah. Sebab tu kita ikat dia punya kepala lutut depan dia supaya dia tidak boleh bangun dan bergerak pergi, ya. Sebab di tengah padang pasir tak ada pokok. Jadi bila tak ada pokok, ya, maka cara kita ialah dengan mengikat dia punya kepala lutut binatang tu. Ya, kalau kuda memang nak kena cari sesuatu lah, ikat pada batu ke ikat pada pokok kayu kalau ada pokok. Tengah-tengah padang pasir tak ada pokok, ya, kecuali di kawasannya ada oasis. Jadi kalau kita nak berhenti, ya, kita tengok dia letih, maka berikan hak dia. Hak dia ialah bagi dia berehat. Wala takunu 'alaiha syayatin. Jangan kamu jadi perangai macam syaitan. Ya, ya, terhadap binatang-binatang tersebut. Syaitan apa? Dia paksa, dia tak peduli. Ya, kalau, ya, dia nak cepat sampai, dia pukul binatang tu. Suruh binatang tu berlari walaupun makan tak bagi cukup, ya, kemudian berehat pun tak cukup, tak boleh. Ya, sama macam kita punya pekerja lah. Ya, mungkin kalau kita ada pembantu rumah, kita ada pekerja, ya, pekerja di mana-mana lah, ya, mungkin di ladang kita ke ataupun di kilang dan sebagainya. Jadi kita kena bagi hak dia. Ya, waktu berehat kena bagi dia berehat. Jangan paksa dia. Walaupun kita nak kejar deadline contoh, ya, tapi kita kena pandailah, ya, apa kita panggil menyusun jadual supaya kita punya production berjalan dengan baik. Tidak terganggu, ya, tetapi tidaklah sampai kita memeras, ya, apa ni, tenaga pekerja kita sehingga tidak memberikan rehat yang cukup. Ya, okey, itu apa ni, setakat hadis yang kita baca. Kita habiskan muka surat ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang untuk mengkasi unta, ya. Kasih ni apa? Kasih ni apa, tuan-tuan? Apa makna kasih? Ya. Apa makna kasih? Sunat. Kasih bukan sunat, tuan-tuan. Kastrik. Betul. Ya. Kasih tu makna kita buang dia. Kita apa? Tak dengar. Neuter tu bahasa orang putih lah, ya. Jadi makna kita neutralizekan dia, ya, maknanya kita buang kemaluan dia. Ya, kemaluannya dibuang, ya, dikasih. Negara mana yang terkenal dengan orang lelaki dikasih ni, negara mana, tuan-tuan? Yang biasa kita dengar cerita. Ya, dia punya pengawal-pengawal, ya, dikasih ni. Kat negara mana biasa kita dengar? Cina. Di China, ya. Minat. Pasal apa dia kasih tu untuk apa tu? Pasal apa pengawal-pengawal istana ni dikasih? Supaya apa tujuan dia? Betul, negara China dia betul lah. Mengawal nafsu mereka. Mengawal nafsu, ya. Kemudian supaya, sebab suami-suami pergi berperang, sultan pergi perang, ya. Jadi yang tinggal tu tak adalah, ya, mereka ni mengganggu, ya, ataupun
diajak untuk berbuat serong ya dengan oleh orang istana tu. Ya tak boleh lah ya, sebab pengawal-pengawal tu dah dikasih, dah dibuang kemaluan dia. Keinginan seksual dia pun dah turun ya, kemudian tak boleh buat apa lah. Ya, sebab apa? Sebab alat kelaminnya sudah dibuang. Jadi binatang-binatang pun kita buat macam tu juga biasanya ya. Kalau kita tengok kucing lah ya. Kalau perempuan atau tuan-tuan yang bela kucing tahulah. Ya mungkin kucing tu ya kita kata ya sampai kucing betina tu kita kata beranak sana beranak sini ya. Dah beyond control lah. Ya, jadi yang jantan tu kita kasih lah biasanya. Ya, itu pun ikut nasihat doktor lah. Ya, kalau kita kasih macam mana? Ya, itu kena tanya doktor haiwan lah, ya, doktor veterina. Mungkin dia bagi nasihat, ya. Kadang-kadang dia tak benar kan, ya, atas sebab-sebab tertentu. Ya, tapi kalau binatang yang digunakan sebagai binatang jantan, ya, contoh macam lembu, kambing dan sebagainya, itu memang tak dibolehkan langsung. Ya, sebab dia digunakan untuk menyebabkan haiwan betina tu bunting. Ya, tapi kalau kucing itu lain sebab dia pet. Ya, bila pet konsep dia lain, ya. Jadi yang itu kena minta nasihat daripada pihak veterina lah. Ya, sebab apa? Sebab kita ada pakar veterina, so kena tanya dia. Ya, sebab apa? Ya, sebab kita tidak mahu berlaku zalim kepada dia. Ya, kalau sampai tempat rehat pun kena bagi dia berehat. Kalau kita suruh dia buat kerja pun kena bagi dia waktu rehat juga. Ya, dan jangan kita bertindak macam syaitan. Ya, syayatin ataupun syaitan. Syayatin ni dia plural, tuan-tuan. Biasa kita dengar syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syaitan tu singular. Tapi kalau dia plural, syayatin, ya, syayatin. Macam muslim, muslimin. Ya, tu dia punya plural dia, ya. Kita panggil masculine plural, ya, plural untuk lelaki. Jadi Rasulullah melarang untuk mengkasih unta, tak boleh, ya, sebab unta ni binatang yang digunakan untuk untuk apa? Ya, binatang yang digunakan untuk membiakkan lagi. Ya, kecuali unta tu ya macam tadilah ya, mungkin digunakan untuk kita panggil untuk berjalan ya, untuk mengembara ya, untuk long distance journey. Itu pun kena, kalau zaman kita kena tanya juga. Macam sekarang kita tak gunakan unta lah kan. Ya, cuma di padang pasir kita kata golongan-golongan yang nomadic ni masih lagi lah ya, dia masih bela unta macam kita tengok di Siberia lah. Ya, di belah-belah bekas Soviet ni. Ya, yang unta 2 bonggol. Ya, kita panggil Siberian punya camel. Ya, Siberian punya camel dia dua bonggol kan. Ya, kadang-kadang dia kasih juga. Ya, tak tahu apa sebab ya. Sebab ustaz pun tak tahu adakah bila dikasih itu kekuatan ya, pertama mungkin dia fokus kepada bawa muatan ya. Tapi ada tak kesan kepada dia punya tenaga dia? Ya, sehingga menyebabkan dia jadi lebih kuat ataupun jadi kurang kuat. Tu ustaz tak pasti. Itu tuan-tuan kena bacalah ya. Kalau tuan-tuan ada maklumat boleh share. Tapi biasanya dikasih juga ya. Untuk apa? Untuk supaya dia tidak kita panggil ya, tidak terganggu ya. Dia punya tugasan untuk membawa barang-barang ya. Itu di padang pasir lah. Okey. Jadi unta tu dikasih, haiwan-haiwan yang lain serta melarang melaga haiwan, tak boleh. Ya, macam kita di tempat kita ni sabung ayam tak boleh lah. Ya, laga ikan laga kita kata ya. Ataupun binatang-binatang yang digunakan untuk berjudi sudah tentu tak boleh ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah fi hazihil bahaim. Ya, al-mu'jamah. Perkataan mu'jamah tu interesting tuan-tuan ya. Jadi bahaim ya, bahaim ni adalah plural untuk bahimah. Tadi kita dah jumpa perkataan bahimah ya pada hadis yang kedua daripada sebelah atas tu. Ya, amma balaghakum ya anni qad la'antu man wasamal bahimah. Ada bahimah. Bahimah tu singular. Kat bawah ni pula hadis yang paling bawah muka surat 387, ittaqullaha fi hazihil bahaim. Bertakwalah kamu kepada Allah. Maknanya takutlah kamu ya kepada Allah pada binatang-binatang ya yang al-mu'jamah. Ya, kalau tuan-tuan tengok al-mu'jamah ni apa maknanya? Al-mu'jamah ni maknanya binatang-binatang yang tak pandai komplain. Ya, binatang ni tak pandai komplain, macam keldai. Keldai tak pandai komplain tuan-tuan. Ya, kalau tuan-tuan tengok keldai lah ya, tuan-tuan boleh YouTube je tengok ya, keldai ni memang dia tak komplain. Ya, diletakkan barang atas badan dia bawa aje tuan-tuan. Ya, dia tak ada komplain, tak ada kata ya, no, tak ada tuan-tuan ya. Sebab tu dia panggil mu'jam. Mu'jam ni macam dia membisu.
Ya, dia memang keluarkan suara. Ya, tapi tidak sampai dia bagi tahu kepada kita. Ya, jadi mana dia letih ke dia apa, dia tak bercakap. Tapi macam tadilah, ya, kita tengok pada tubuh dia. Ya, jadi dia sakit kadang-kadang. Ya, dia cedera dan sebagainya. Kita kena ambil faham. Ya, jadi bila kita tengok dia sakit, dia cedera, maka kita kena rawat dia lah. Macam kucing kita kan. Ya, kadang kucing jantan. Dia bergaduh ke apa, kita tengok luka-luka. So, kita kena rawat lah dia. Asingkan dia dulu. Ya, hantar dia ke apa kita panggil, ya, ke klinik veterina contoh. Untuk dirawat. Ya, bagi dia rehat dulu. Letak dalam rumah. Bila dia dah sihat, dah elok dah. Ya, mungkin lukanya kita jahit ke apa. Ya, kemudian baru kita lepaskan. Maknanya kita kena jaga. Ya, sebab Nabi buat macam tu. Jadi bila Nabi SAW buat macam tu, so kita sebagai umatnya kena follow lah. Maknanya tuan-tuan, ya, Islam ni agama rahmat. Islam ni agama, ya, yang penuh dengan kasih sayang dan belas kasihan. Ya, kasih sayang dan belas kasihan. Mana kita tak peduli. Ya, contoh kita kata di Turki ni sebahagiannya kan. Sebahagian yang kena ni adalah Kristian Ortodok. Ya, mereka bukan Muslim. Ya, Kristian Ortodok. Ya, sebahagian mereka adalah golongan apa kita panggil, ya, golongan yang menentang kerajaan Turki. Mereka ni adalah grup Kurdistan, ya. Mereka kena Kurdish, ya. Kurdish ni memang kita tahulah, ya. Sebahagiannya tak ada agama pun ada. Ya, ada yang sembelih orang lah apa semua sebagainya. Tapi dalam bab yang berkaitan dengan membantu, menolong, ya, kita hantar saja bantuan. Kerana kita membantu ni semua pihak. Ya, kalau tuan-tuan ingat lagi cerita Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, ya, Saladin, ya, ataupun Sultan Salahuddin Ayyubi ketika berperang dengan apa kita panggil, ya, The Crusaders, ya, Catholic, ya, dengan Catholic Church, dengan dengan apa kita panggil, ya, dengan orang putih lah, ya, dengan orang yang beragama Kristian, sama ada daripada England ataupun daripada Jerman, ya, daripada Perancis, ya, mereka ni Katolik sebahagian besarnya. Kalau Jerman biasa dia Protestan, ya. Jadi apa yang kita tengok, ya, Sultan Salahuddin buat, ya, jadi dia macam tadilah, ya, ada bagi warning dia nak datang, dia tak ada buat serangan secara apa kita panggil, secara mengejut, ya, hantar dulu surat macam Nabi, ya, ketika Nabi dan para sahabat sampai di Khaybar, ya, mereka tak serang, ya, sebab kalau mereka serang, boleh mereka serang, tapi orang tengah tidur. Jadi tak fair lah tuan-tuan, ya. Jadi tunggu dulu. Ada azan subuh ke tak? Sebab Nabi sampai sebelum subuh. Ya, Nabi tunggu dulu. Nabi kata, kita tengok dulu orang Khaybar ni ada azan ke tidak. Kalau mereka ada azan, ya, maknanya mereka dah Muslim. Bila dah Muslim, kita tak perlu nak serang mereka, nak buat apa. Ya. Tapi bila mereka tak azan, sampailah matahari terbit, confirm mereka ni bukan Muslim. Ya. Jadi bila matahari dah terbit, ya, pintu gerbang Fortress City tu pun dibuka, ya, petani-petani nak keluar, nak pergi ke ladang mereka. Terkejut sebab mereka sedang dikepung. Mereka masuk balik, tutup balik, ya. Dan Nabi hantar utusan untuk ajak mereka masuk Islam. Ya, kalau mereka tak nak, ajak mereka buat hubungan diplomasi, ya, diplomatic relation, ya. Ajak mereka berlindung di bawah negara umat Islam. Mereka kena bayar jizyah, ya. Kalau mereka masuk Islam, bayar zakat, ya. Tapi kalau mereka belum masuk Islam, tapi nak buat hubungan baik dengan Islam, mereka dijaga oleh tentera Islam, dapat jizyah pula. Ya, orang Islam, ya, dapat jizyah daripada mereka. Tapi kalau mereka tak nak, last resort adalah baru berperang, ya. Itu pun mereka kekal dalam tembok, ya, dalam mereka punya fortress city. Mereka punya kubu pertahanan. Nabi dan para sahabat di luar. Disadvantage untuk Nabi, ya. Tapi tetap kita kena berlaku adil. Kita tak boleh main serang-serang macam tu saja. Ya, begitu juga macam Salahuddin Ayyubi, bila tentera Crusaders, ya, Richard the Chicken Heart kita kata, ya, bila Richard the Chicken Heart, ya, dia cedera, apa Salahuddin Ayyubi hantar? Dia hantar doktor peribadi dia untuk merawat Richard. Ya, maknanya nak bagi tahu, ya, bahawasanya Islam macam tu, ya. Jadi kalau orang tu cedera, kita tak bunuh dia. Kita rawat dia dulu. Bila dah elok, sembuh sebagainya, baru perang balik. Itu Islam, tuan-tuan. Ya, orang putih, orang barat, walaupun mereka kata mereka bertamadun, mereka tak buat benda yang orang Islam buat. Okey, ya. Jadi kita tengok balik hadis ni, kita habiskan. Nabi kata, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah, ya, pada binatang yang mereka ini mu'jamah, yang tidak pandai bercakap. Bukan makna binatang ni tak boleh bercakap, sama dia bercakap, tapi dia tak komplain pada kita. Itu maksud dia, mu'jam. Ya, maknanya dia membukam dia punya mulut dia tu, dia tak bercakap, dia tak komplain, dia kata aku letih, aku sakit,
Ya, tolonglah aku lapar. Dia tak cakap pun. Ya, jadi itu dipanggil sebagai mukjamah. Kitalah yang kena pandai membacanya. Ya, kadang-kadang ya macam baby kita lah, ya. Bila anak kita, anak kecil, baby kita, bayi lagi. Ya, jadi kita pun tak tahu dia menangis, kita tak tahu, ya. Mungkin dia sakit perut, mungkin dia kesejukan, ya, ataupun mungkin apa, kita tak tahu. Ya, mungkin dia lapar, ya, nakkan susu dan sebagainya, kita tak tahu. Jadi oleh kerana itu kita kena trial and error, ya, nak buat macam mana kan? Ya, kalau tak pandai juga kena bawa pakar kanak-kanak, ya, pakar kanak-kanak yang tahu, ya, dia check. Ya, dia tahu, ya, bahawasanya budak ni, ya, kembung sebagai contoh. Ya, macam ada kes yang berlaku, ya, seorang ibu tu, ya, dia anak pertama, tak ada pengalaman lagi. Jadi bila dia nak pergi kerja, dia pam susu dia keluarkan susu, simpan dalam peti sejuk. Ya, takut basi kan, simpan dalam peti sejuk. Ya, jadi bila anak dia nak minum, ya, maka pembantu rumah dia pun tak biasa jaga budak kecil. Ya, jadi tapi dia seorang yang patuh. Ya, sebab sebab dia punya puan tadi bagi tahu, ya, nanti kalau budak ni menangis, ambil susu yang telah dipam tadi, maka bagi minum ke budak ni. Ya, dia pun, ya, bagi minum lah sebab dah siap kan, dalam botol dah ada dah. Dia bagi minum, ya. Tapi budak ni masih menangis lagi, ya. Nak kata lapar dah minum susu, tapi pasal apa menangis, ya. Jadi mak ni pun tak tahu, pembantu rumah pun tak tahu, bawa klinik baru tahu. Ya, sebab apa? Ya, sebab susu badan ni dia sentiasa panas. Ya, jadi kalau susu yang diletak dalam peti sejuk, dia sejuk. Ya, jadi budak tu memanglah nampak dia minum tapi dia kembung perut. Ya, jadi maknanya nak kena dipanaskan dulu. Ya, jadi maksudnya konsep tu, ya, mak tadi tak tahu sebab first time, ya, belum ada anak lagi, ya, baru anak pertama. Begitu juga pembantu rumah pun tak ada pengalaman. Ya, jadi kita belajar daripada kesilapan kita. Kemudian farkabuha, ya, farkabuha, maka tunggangilah binatang tadi, binatang tunggangan, unta, ya, keldai, kuda dan sebagainya, solihatan, ya, mana kita naik dia tu dalam keadaan solihah. Bukan makna orang tu soleh, ya, binatang tu solihah. Ya, apa makna binatang tu solihah? Ya, kita naik binatang dalam keadaan binatang tu soleh dan solihah. Pelik kan? Patutnya orang tu lah soleh-solehah. Binatang tu soleh-solehah. Apa maknanya tuan-tuan? Agak-agaknya, ya. Haji, okey, ya, silakan. Dalam keadaan baik. Apanya baik? Keadaan kesihatan dia kan. Keadaan kesihatan apa binatang tu? Binatang tu. Binatang tu sihat. Maknanya kalau binatang tu sakit, kita jangan tunggang dia. Ya. Jadi yang solihah ni bukan orang yang tunggang dia. Tapi solihah ni adalah binatang tu. Dalam keadaan soleh. Kita kata macam mana binatang ni soleh? Soleh ni yang kita tahu sembahyang duha, banyak zikir, banyak sedekah kan? Ya, bantu orang, itu kita kata orang soleh. Binatang pun boleh soleh juga. Ya, soleh maknanya dari segi kesihatan dia. Maknanya dia sihat, dia tidak sakit, dia tidak cedera, ya, kakinya elok. Ya, jangan kita paksa dia sampai melecet-lecet, berdarah kaki dia, kita tak peduli pun. Ya, mungkin dia punya ladam kena diganti mungkin. Ya, ladam tu dah sempit mungkin, ya, menyebabkan kaki dia terluka. Kita kena ambil maklum. Ya, wa kuluha, dan makanlah binatang tadi solihatan, dalam keadaan soleh juga. Mana kalau kita nak makan binatang tu mesti binatang yang soleh. Ni konsep kalau kita tanya teka-teki ni orang tak boleh jawab lah. Ya, macam mana binatang yang soleh ni? Kita kata binatang yang diberi makanan-makanan yang halal kita kata. Ya, bukan mesti macam tu. Ya, sebab binatang dia tak ada masalah, dia tak ada halal haram tuan-tuan. Ya, sebab tu kita ada kuarantin. Ya, tuan-tuan pernah dengar kan? Ya, ikan keli kita kata. Ya, apabila diternak oleh toki Cina, ya, dibagi makan benda-benda yang tidak patuh syarak, ya, benda-benda najis. Ya, boleh tak kita makan ikan keli tu? Jawapannya boleh. Ya, dengan kita melakukan kuarantin kepada binatang tu. Selama berapa hari tuan-tuan? Berapa hari kita kena kuarantin binatang tu sebelum kita jual di pasar ataupun kita makan? Ya, berapa hari Haji Mak Syah? Berapa hari agaknya? Tuan-tuan biasa dengar tak tuan-tuan? Ya? Ke tuan-tuan main beli je, tak tanya pun? Jamaah, ya, Datuk Osman, Haji Mak Syah, ya, Datuk Azizul, ya. 5 hari kot Ustaz. Berapa hari? 5. Ya, sebenarnya 3 dah memadai. 3 hari sudah memadai, ya. Tapi Datuk biasa dengar kuarantin ni, pernah dengar tak kuarantin untuk binatang tu? Bukan kuarantin untuk kita manusia ni, ya.
Datuk pernah dengar tu, Datuk Osman? Yang tu kalau orang naik kapal terbang ni orang kuarantin lah Ustaz, daripada penyakit dan bawa. Tapi orang kan, ni binatang, Ha. binatang. Biasa tak dengar binatang di kuarantin? Binatang kalau naik kapal terbang daripada luar negeri masuk Betul. sini dia sebenarnya kuarantin. Itu kuarantin dari segi apa kita panggil ya, sebab dia daripada luar negeri kan. Kesihatan, disease. Daripada penyakit lah ya. Tapi untuk makanan yang untuk binatang yang nak dimakan macam ikan keli tadi. Ya, ataupun binatang yang dipelihara oleh orang bukan Islam, ya. Kita tak tahu apa benda dia makan. Kalau kita tahu dia menggunakan bahan-bahan najis, contoh kita kata perut ya, usus apa ni babi contoh. Dibagi makan pada ikan ni, gemuk-gemuk ikan dia. Ya, kalau kita tengok memang kita kata uish besarnya, gemuknya. Ya, kalau goreng sedap ni, tapi kita tak tahu dia buat daripada apa, dia makan apa. Kalau kita dapat maklumat tuan-tuan, ya, kita kena kuarantinkan ikan tu. Ya, tapi yang itulah yang tidak dibuat tuan-tuan. Ya, sebab tu bila dia beli daripada peniaga Cina contoh, yang dia tahu, kalau peniaga Cina tu bagi makan dedak, bagi makan benda-benda yang neutral tak apa. Tapi kalau dia bagi makanan yang tidak halal, ya, dia panggil istihalah tuan-tuan, ya. Ini ada fatwa, ya. Apa ni JAKIM, ya, ada fatwa Majlis Fatwa Negeri contoh, ya, yang dah buat keputusan untuk macam mana kita nak jadikan benda ni halal. Ya, dengan melakukan kuarantin, ya, maksudnya kena dimasukkan di tempat, ya, disimpan dalam tempat yang elok, yang tak ada makanan tidak halal tadi, dibagi makanan lain pula. Bagi makanan lain selama 3 hari supaya yang kotor-kotor tadi dibuang. Ya, tinggal yang bersih je dalam perut dia selama 3 hari. Kemudian barulah dimakan, ya, barulah dijual tuan-tuan. Tapi tuan-tuan boleh agaklah, ya, peniaga mana yang nak buat macam tu. Jadi maknanya kalau kita makan tu bimbang takut, ya, kita makan daripada perkara ataupun binatang yang belum dikuarantin, ya. Memang kita tak tahu, kita pun tak tanya kan. Jadi memang kita pergi kedai, kita pun tak tanya. Pergi pasar kan, kita kata ni dah kuarantin ke belum, tak ada orang tanya. Ya, tapi maknanya kalau orang yang warak, kita kata dia akan tanya benda tu. Dan kalau dia rasa orang tu tak buat, macam kita tanya kan, ni ikan keli dah kuarantin ke? Kuarantin, apa cerita ni? Apa hal? Tak pernah dengar pun. Nampak dia tak peduli. Ya, jadi kalau yang kita tahu, ya, dia orang Melayu yang pelihara secara kecil-kecilan, ya, kadang dari segi skala dia skala kecil lah. Ya, mungkin tak ada masalah, ya, tapi ni yang buat skala besar ni. Ya, secara komersial, ya, dibuat oleh orang bukan Islam, bimbang takut dibagi makanan-makanan tersebut sebab yang kerja di tempat tu kadang-kadang orang Islam. Ya, kadang-kadang orang bukan Islam tapi dia simpati. Ya, dia tahu benda tu tak halal kan. Macam kes yang berlaku di restoran segera lah, makanan segera, ya. Bukan makanan segera yang biasa kita dengar lah, KFC ke A&W ke apa tu lain, ya. Itu ada pegawai syariah dia. Ya, ini yang tak tahu daripada mana, Jepun ke mana tuan-tuan, ya. Dia jual makanan yang tak halal. Ya, jadi orang Melayu tak tahu, dia tengok orang ramai beli, dia pun beli. Ya, jadi ada Chinese, ya, yang dia kata apa orang Melayu beli benda ni? Orang Melayu tak tahu ke benda ni tak halal? Ya, jadi dia pun pergi dekat kaunter orang tengah baris tu, dia pun bagi tahu. Dia kata, "Encik, ya, encik tahu tak benda ni tak halal?" Dia kata, "Saya tak tahu. Saya tengok orang beli, saya pun beli." Maknanya kita tak concern. Kita tak ambil tahu tentang benda-benda macam tu. Ya, jadi bila dah tahu baru viral, ya, orang tak beli dah. Jadi kadang-kadang kita tengok orang beli, ya, kita pun beli tanpa kita usul periksa. Kecuali macam tadilah, ya, kita dah tahu clear lah, jangan beli lagi lah. Ya, jadi nak bagi tahu bahawasanya benda-benda ni dia akan memberi kesan kepada makanan kita lah. Ya, kita tak berdosa kalau kita tak tahu, ya. Tapi kalau kita terlihat, ternampak, maka menjadi tanggungjawab kita untuk menegur ataupun kita mengelak diri daripada terlibat dalam membelinya, tuan-tuan. Okey, jadi solihah maknanya binatang tu dalam keadaan sihat, gemuk. Ya, jadi kita makan tu maknanya masa kita nak beli binatang tu. Kalau kita nak sembelih untuk korban, kita nak sembelih untuk akikah, ya, kita kena beli yang paling baik lah. Ya, kita ada bajet, kita kata ada duit, ya, nak sembelih kambing, beli yang besar 1,600. Ya, 1,600 kita kata, ya, 1,800 memang besar lah, kambing besar lah tuan-tuan. Ya, jadi kemudian 2 ekor pula, ya, sebab anak lelaki atau cucu lelaki. Memang ramai orang boleh ambil manfaat, boleh makan. Ya, maknanya dia punya binatang yang kita nak sembelih tu, yang kita beli daripada ladang tu, daripada kandang tu, kita beli dalam keadaan yang paling baik, paling sihat, ya, paling gemuk kita kata, ya, sebab kita nak bagi orang makan. Ya, jadi kalau kita tak ada duit cukup tu lain cerita.
Ya, tapi macam Nabi buat kan. Ya, oleh kerana Hasan 2 ekor, Husain 2 ekor, Nabi nak kena beli 4 ekor tapi Nabi tak ada kemampuan. Nabi mampu beli 2 ekor saja. Ya, maka Nabi sembelih seekor untuk Al-Hasan, seekor untuk Al-Husain dan memadai ya untuk melepaskan ya tengkuk anak-anak tadi daripada belenggu syaitan. Sebab kita dah baca dulu ya, akikah ini ya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, kita tahu setiap anak lahir di atas fitrah, betul. Tapi setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan murtahinun. Murtahinun daripada perkataan ar-rahnu, ya, daripada perkataan gadai. Jadi anak-anak ni tergadai dia, seolah-olah dia masih belum ditebus. Jadi yang menebusnya itu adalah akikah tadi. Ya, sebab itu insya-Allah budak yang telah diakikahkan selamat daripada sawan tangis. Ya, gangguan jin syaitan, mudah-mudahan lebih baik dia keadaan dia, ya, sukar dia ganggu. Ya, kerana tadilah kita sudah bebaskan tengkuk dia daripada belenggu, ya. Belenggu tu dipanggil akikah. Akikah tu melepaskan belenggu tadi. Seolah-olah syaitan tu boleh kacau dia anytime. Bila akikah je mudah-mudahan selamat dia, ya. Kalau dia sawan tangis jadi elok. Ya, jadi setiap baby yang lahir ada tanggungjawab mak bapak dia, datuk nenek dia atau keluarga terdekat untuk mengakikahkan. Selagi belum diakikahkan, dia seolah-olah macam ya barang kemas kita yang tergadai, ya, yang masih disimpan oleh pihak bank rakyat contoh, ataupun ya mana-mana institusi kewangan yang menawarkan kita panggil ya kaedah ar-rahnu ni, gadaian Islam. Ya, jadi selagi kita tak tebus, maka walaupun ya atas kertas tu memang milik kita, tetapi disimpan dokumen, dia punya dokumen ya, dia punya barang tu disimpan oleh pihak bank rakyat tadi. So kita tak boleh claim lah itu kita punya, ya, sebab kita belum bayar lagi. So kita bayar gadaian dia tu, ya. Kita tebus dia. Dan menebus anak yang baby tadi ialah dengan cara kita akikahkan dia, tuan-tuan. Mudah-mudahan dia selamat daripada gangguan syaitan. Okey, ya, habis dah muka surat tu. Ada soalan silakan. Ada apa? Ada apa, tuan-tuan? Silakan. Ya, Kak Noraini ada apa? Kak Noraini? Haji Ihsan. Tak ada Ustaz, terima kasih. Tak ada Ustaz. Terima Ya. kasih. Silakan orang lain. Shirin, ya, ada apa? Kak Mai, ya. Kak Mas ada apa? Datuk, ya. Haji Mak Syah, hari ni tak ada apa soalan? Tak ada Ustaz. Ya, orang lain silakan, tuan-tuan. Jangan biarkan Ustaz bercakap sendiri. Ya, silakan. Ustaz, hubung dengan akikah tadi. Ya. Jadi dalam penyembelihan kambing tu, kita digalakkan mentajamkan pisau. Betul. Jadi selesai. Jadi itu ada rahmah ni Ustaz. Betul tak? Betul. Ya. Betul. Maknanya jangan yang pertama supaya segera mati binatang tu. Bila sembelih tu tak ada menyakitkan dia. Ya, sebab tu kita panggil ya dalam konteks penyembelihan tu rahmah, betul, tapi istilah yang lebih tepat ialah ihsan. Dia panggil ihsan. Ya, sesungguhnya Allah telah menetapkan berlaku ihsan kepada segala perbuatan. Ihsan. Ihsan tu termasuk rahmat tadilah. Ya, macam kita kata di kedai ni menu rahmah tu. Ya, maknanya itu ihsan daripada restoran lah. Ya, maksudnya dia boleh jual dengan harga lebih tinggi, ya, tetapi dikurangi harganya. Masih dalam keadaan untung, ya, sebab kalau tak untung tak berniaga lah, tuan-tuan. Ya, maknanya untung tu dikecilkan. Ya, margin tu, ya, profit margin tu dikecilkan. Ya, mungkin selama ni dia boleh untung RM2 daripada sepinggan makanan, ya, tapi dia kurangi menjadi mungkin 50 sen saja ataupun RM1. Sebelum ni RM2 mungkin, ya. Jadi maksudnya dia memberikan belas kasihan, sebab rahmah tu umum, tuan-tuan. Ya, salah satunya macam tadi Haji Hassan kata, menyembelih binatang, tajamkan pisau. Kemudian tak tunjuk binatang tu, dedahkan dia kepada binatang lain. Binatang lain pun kita nak sembelih. Kalau masjid surau kadang-kadang, ya, dia sembelih lembu, dia sembelih kambing tu depan-depan lembu dan kambing yang lain. Sehingga kambing yang lembu yang lain tu rasa takut. Ya, dia tengok kawan dia kena sembelih. Jadi sebab tu kita, ya, biasanya kita jauh-jauhkan sikit. Ya, kita tutup, ya, mana satu grup sebelah sana. Jadi kambing dan lembu yang lain dia tak nampak kawan dia disembelih. Ya, itu pun rahmah juga, tuan-tuan. Itu belas kasihan, ihsan juga. Ya, kerana Allah Nabi sebut innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Allah telah menetapkan, ya, ihsan terhadap segala sesuatu. Ya, even kalau kita nak sembelih, ya, fa iza zabahtum, apabila kamu menyembelih, ya, menyembelih bahimah, menyembelih binatang ternak, ya, binatang yang digunakan untuk makan dagingnya, maka fa ahsinu zibahakum, maka hendaklah kamu perbaiki, perelokkan,
Ya, rahmat, ya, beri rahmat kepada binatang yang kamu nak sembelih tadi. Memang betul tuan-tuan. Itu konsep rahmah tu adalah konsep Islam. Nabi tunjuk. Ya, bukan saja kepada manusia tapi kepada haiwan juga, ya, macam kita dah baca. Okey, tuan-tuan, ada lain silakan. Ada apa? Ustaz, Ada. Ya. Ustaz, saya nak tanya, betul ke apabila kita macam contoh kita korban, kita bila masa kita tengok tu kita ada perasaan kesian tengok lembu yang kita korban tu, so orang kata tak boleh makan daging ni, Ustaz. Itu orang Melayu cakap lah tu. Itu tak betul Orang Melayu kata, ya. Tapi tak ada masalah lah, ya. Sebab tu orang yang tak sampai hati maka jangan tengok lah. Ya, sebab kalau dengan sebab tak sampai hati maka dia tak makan binatang yang dia korbankan. Maka dia kehilangan keberkatan lah. Ya, sebab makan binatang tu, ya, binatang yang kita korbankan tadi, kita dah bayar duit. Memang tujuan kita nak sedekah, ya, kita nak bagi pada kawan-kawan, betul lah, sebagai hadiah kan. Ya, 1/3 minimum kita bagi fakir miskin. Tujuannya tu betul. Tapi jangan tak ambil langsung, sebab Nabi pun ketika menyembelih Nabi ambil. Ya, kita dah cerita bab korban dulu, ya. Maka Nabi ambil, ya, tabarrukan, ya, dalam sebagai satu bentuk mengambil keberkatan. Sebab binatang yang disembelih itu dipersembahkan kepada Allah. Ya, jadi kita tabarruk, kita ambil berkat daripada binatang tu dengan cara memakan dagingnya dan menghirup kuahnya. Sebab tu bila kita masak binatang korban ni, kalau boleh kita banyakkan kuah dia. Ya, tu yang banyak orang buat sup tu. Ya, orang buat sup, ya, Arab panggil syurbah. Ya, kita buat syurbah tu untuk apa? Ya, supaya macam Nabi tadi, dagingnya boleh dimakan, macam kita makan dengan nasi lah. Ya, makan dengan noodles ke apa, ya, dengan pasta ke apa, tu terserahlah. Tapi maknanya boleh dimakan dagingnya dan dihirup kuahnya. Ya, sebab Nabi buat macam tu, so kita kena follow lah. Ya, jadi jangan sampai kita rasa belah kasihan. Tapi kalau kita tertengok juga, kita sampai kebetulan memang lembu atau kambing yang kita punya tu disembelih, kita Allah sian ni, macam mana ni, boleh makan ke tak? Dari segi hukum tak berubah. Ya, tetap, ya, tidak belas kasihan kita tu tidak menyebabkan binatang tu jadi haram ke makruh, tak ada. Tak ada kaitan, jangan bimbang. Ya, okey, lain silakan. Ada apa? Terima kasih, Ustaz. Sama, ya. Kalau tak ada, sambung muka surat sebelah tu, dakhaltum ra'atun, ya, annar. Ya, telah masuk ke dalam neraka itu seorang perempuan. Ni Ustaz sebut tadi, Bani Israel. Ya, perempuan Bani Israel yang apa tuan-tuan, ya? Yang banyak ibadahnya. Tetapi beliau telah menyiksa Hirrah. Biasa kita dengar Hurairah. Hurairah tu anak kucing betina, anak kucing betina tu. Ya, anak kucing yang betina, Hurairah. Yang ini Hirrah. Hirrah makna kucing betina tu sendiri. Jadi dia ada kucing betina, ya, rabatatha, dia ikat kucing tu, ya, kemudian falam tuta'imha, dia tak bagi makan. Dahlah dia ikat, tak bagi makan. Walam tada'ha, ya, ta'kulu min khashashil ardi. Jadi dia pula tidak membiarkan kucing tadi, patutnya dibuka lah, longgarkan ikatan tu supaya terlepas. Ya, dia bolehlah makan, ya, khashashil ardi. Khashash tu maknanya dia punya apa kita panggil macam serangga lah, ya. Ataupun di sini diterjemahkan haiwan yang merugikan. Apa maknanya tu, tuan-tuan? Ya, Hajiah Zainab, ya, apa makna haiwan yang merugikan? Cuba tengok terjemahan tu, ya. Jadi serangga ataupun haiwan yang merugikan. Apa maknanya, tuan-tuan? Haiwan yang merugikan tu haiwan apa tu? Tuan-tuan, silakan. Siapa boleh jawab, ya? Apa makna haiwan yang merugikan? Apa Datuk Azizul? Haiwan yang merugikan. Haiwan apa tu? Ceteka, tuan-tuan. Syirin, apa makna haiwan yang merugikan? Macam tikus aku, Ustaz. Yalah, haiwan yang merugikan tu haiwan apa? Bukan tu. Haiwan, Sifat dia. haiwan yang selalu kacau-kacau ni lah, makanan ke apalah. Haiwan Betul. perosak. Haiwan apa? Haiwan perosak. Tu jawapan dia tentang haiwan perosak. Ya, sebab serangga tu kan, ya. Macam kita kata anai-anai kan, ya, tikus. Betul, Datuk Osman punya contoh tu betul lah tu. Sebab bila kita baca dan haiwan yang merugikan. Apa haiwan yang merugikan? Ya, macam binatang-binatang yang boleh kita sembelih, boleh makan, ambil susu tu binatang yang menguntungkan kita kan, yang memanfaatkan kita. Yang merugikan merujuk kepada haiwan perosak. Ya, haiwan perosak, ya, khashashil ardi.
serangga dan haiwan perosak, ya. Jadi kita tak boleh ikat dia, ya. Dalam syarah hadis ni, interpretasi dia, tafsir dia, disebut, ya, perempuan tadi dimasukkan oleh Allah dalam neraka walaupun banyak ibadah dia. Ibadah banyak tu tak hilang, tak ada masalah, ya, tetapi dosa dia tu, ya, dia mungkin tidak berdosa dengan manusia, tapi dia berdosa dengan haiwan. Dan dosa dengan haiwan tu juga dikira dosa. Ya, maknanya dia bertanggungjawab, ya. Dia tak bertaubat pula contoh. Ya, kalau dia bertaubat, dia menyesali, ya, dia punya kesalahan, ya. Mungkin nanti kucing lain pula dia pelihara, dia tak buat macam tu, ya. Dia ubah perangai dia, itu lainlah. Itu kalau Allah nak ampun, Allah boleh ampun. Ni maknanya dia tidak menyesali dan tidak bertaubat atas kesalahan dia. Sehingga dia mati, ya, dengan jangkaan, ya, ataupun dengan apa kita panggil, dengan menyangka bahawasanya dia tak berdosa, ya, apa yang dia buat tu tak salah contoh dia. Jadi oleh kerana tu dia dia tak bertaubat lah, ya. Jadi bila tak bertaubat, maka dibakar oleh api neraka, ya. Setelah habis dia punya hukuman, of course masuk syurga lah, tapi tak tahulah berapa ratus tahun pula, ya. Waliyahzubillah. Okey, selesai. Kemudian Rasulullah bersabda, ma min insanin qatala usfuran. Ini cerita burung pula tuan-tuan. Ya, ini cerita binatang semua kebanyakan. Ya. Jadi sesiapa yang qatala usfur. Usfur ni maknanya burung kecil. Kita biasa dengar tayran ababil. Tayran tu burung kecil juga, tetapi yang datang secara berkumpulan. Ababil tu dia punya formation dia tu. Bila dia datang, kita tengoklah burung ni kan, ya. Kita selalu sebut birds of the same feather, ya, flock together. Jadi binatang-binatang burung kecil ni dia akan duduk berkumpul dengan kawan-kawan dia sebab dia binatang dia jadi mangsa, dia jadi prey. Tapi kalau predator, ya, macam burung helang sebagainya, dia memang seko-seko dia je, dia tak nak kongsi dengan orang lain, ya, dengan burung lain. Tapi kalau usfur ni binatang burung kecil. Jadi orang ni bunuh burung tadi, fama fauqaha, ataupun dia bunuh burung juga, ya, yang nilainya lebih tinggi daripada itu. Ya, jadi burung yang lain contoh, ya. Tadi burung kecil, mungkin ada burung besar sikit. Ya, tujuan dia bunuh tu bi ghairi haqqiha. Ya, jadi dia bunuh burung tu bukan untuk makan, bukan untuk sembelih untuk makan dah. Ya, tapi untuk saja-saja memburu ke saja tembak-tembak, ya. Dia buat macam game saja. Buat macam permainan saja. Illa sa'alahullahu azza wa jalla. Allah akan tanya dia anha tentang apa yang dia buat tadi. Maka qila ya Rasulullah, ditanya pada Nabi, wa ma haqquha, apa makna hak kepada, ya, pada binatang tadi? Apa rights dia? Animal rights kita kata. Apa dia? Qala, ya, apa Nabi kata? Yazbahuha fayakuluha. Ya, maka hak binatang tadi adalah disembelih dia dan dimakan. Tu hak dia. Binatang dicipta oleh Allah untuk disembelih, dimakan oleh manusia. Ya, bukan untuk dibunuh, ya. Di sini wala yaqta'u ra'saha. Ya, tidaklah dia potong kepala binatang tadi, dia baling dengan batu ke, dia lembing ke, ataupun dia lastik ke sebagainya. Yarmi biha, ya. Kemudian dia tak makan pun, dia campak aje. Ya, maknanya dia dapat apa kita panggil, dia dapat lastik burung tadi, ya, patah mungkin sayap dia, jatuh. Kemudian, ya, dia biarkan saja. Mungkin dia panahnya bagi mati pula, ya. Sepatutnya bila dia panah tadi ataupun dia lastik jatuh, ya, dia ambil, dia sembelih, dia makan. Ya, tapi dia tidak manfaatkan. Kalau macam tu tak boleh lah tuan-tuan. Ya, Nabi tak benarkan. Jadi rahmat dan kasih sayang baginda terhadap haiwan tidak hanya terbatas pada ucapan saja, tetapi Nabi mempraktikkannya sebagai satu amalan mulia Nabi. Baginda, ya, semoga selawat dan salam selalu dicurahkan kepada baginda, adalah ikutan contoh teladan, ya. Nabi itu benchmark kita, tuan-tuan. Diriwayatkan bahawa pada suatu hari baginda sedang memakan kurma basah. Kurma basah ni apa, tuan-tuan? Rutop. Ya, rutop. Kak Mas ada nak tanya soalan ke? Nampak macam nak tanya? Tak, ya. Okey. Jadi apa yang jadi, ya? Dia gunakan tangan kanan baginda untuk, ya, maka tangan kiri untuk simpan biji-biji kurma tadi. Makan tangan kanan, pegang tangan kiri. Nabi tak campak ke bawah, ya. Kemudian ada seekor kambing datang. Baginda pun bagi isyarat berkambing tu supaya datang makan biji-biji tadi yang duduk pada genggaman tangan kiri Nabi. Baginda makan menggunakan tangan kanan dan seekor kambing makan biji-biji kurma tadi yang ada pada telapak tangan kiri Nabi. Maknanya macam tu Nabi.
Sehingga baginda selesai makan dan kambing itu pun pergi. Ya, kambing itu makan biji kurma tadi. Rasulullah SAW memakan daging burung yang ditangkap, ya. Namun baginda tidak suka memburu dan menangkap burung. Ya, Nabi tak buat. Ya, cuma kalau sahabat buat, ada orang buru burung, ya, dia tembak ataupun dia lastik ataupun dia panah, ya. Kemudian dibagi untuk baginda, Nabi ambil. Ya, dia hadiahkan kepada Nabi, Nabi ambil, Nabi makan. Namun jika tidak, maka baginda tidak ingin berburu dan tidak menangkap burung. Nabi tak buat. Ya, tapi kalau ada sahabat buat, tak salah. Sebab tujuan dia untuk makan, untuk memanfaatkan, bukan untuk bermain-main, bukan. Ya. Diriwayatkan bahawa pada satu hari Rasulullah keluar, kemudian baginda bertemu dengan Abu Bakar dan Umar. Nabi jumpa Abu Bakar, Nabi jumpa Umar. Baginda tanya kepada mereka berdua, apa yang membuatkan kamu berdua keluar pada waktu ni? Ya, dikatakan waktu ni waktu orang tidur ni. Ya, waktu qailulah. Ya, waktu qailulah ni waktu orang tidur. Ya, jadi waktu orang tidur tu maknanya tak ada siapa lah. Ya, panas terik. Ya, orang berehat di padang pasir ni. Ya, jadi Nabi pun tanya, pasal apa Abu Bakar keluar ni? Ya, kemudian tanya Umar juga. Ya, jadi kata mereka, ya, yang membuat kami berdua keluar adalah rasa lapar. Maka tak ada makanan pada waktu tu. Mungkin ya memang musim kemarau, ya, tak ada makanan lah sebab mereka tak ada ladang. Nabi tak ada ladang. Abu Bakar Umar tak pernah dengar mereka mengusahakan ladang, Ustaz tak pernah dengar. Mereka berniaga, ya, tapi bukan macam Abu Bakar terkenal dengan perniagaan tekstil lah, dia meniaga kain baju, ya, macam Nabi juga masa bawa barang dagangan Khadijah dulu. Tapi dia mengusahakan ladang tak pernah dengar lagi. Jadi mereka pun keluar, ya. Jadi baginda pun bersabda, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, ya. Jadi Nabi pun kata, aku juga keluar kerana perut lapar juga. Kemudian baginda mengajak mereka berdua pergi ke rumah salah seorang sahabat Ansar. Tak tahu, dia tak sebut nama dia siapa. Ya, adakah Abu Ayyub Al-Ansari? Ya, mungkin Abu Ayyub. Ya, yang rumahnya tidak jauh daripada masjid, dia depan masjid saja. Namun ternyata, ya, lelaki tadi tidak ada di rumah. Jadi Nabi tak tahu ketika isteri pemilik rumah melihat Rasulullah datang, dia berkata kepada baginda, selamat datang. Ya, ahlan wa sahlan. Selamat datang. Welcome. Rasulullah pun bertanya kepadanya, mana suami dia? Ya, Nabi tak tahu suami dia tak ada. Isteri menjawab, suami dia pergi ambil air minum. Ya, ambil air minum tu di kebun dia lah. Tidak lama kemudian, ya, suami dia pun balik. Ya, jadi datang, dia pandang pada Nabi dan dia tengok ada Abu Bakar dan Umar. Dia berkata, alhamdulillah hari ini tidak seorang pun yang kedatangan tamu yang lebih mulia kecuali aku. Ya, banyak tetamu yang datang tapi aku paling mulia kerana orang paling mulia datang, Abu Bakar, Umar, ya, Rasulullah ada sekali. Kemudian dia mengajak Rasulullah dan kedua sahabatnya menuju ke ladang dia. Dia memang ada kebun. Ya, sebab tu dia boleh ambil air tadi, air biasa dalam kebun. Dan dia datang membawa setangkai buah kurma. Ya, ada yang belum matang, ya. Ada belum matang tu maknanya kita panggil balah. Ya, balah tu maknanya kurma yang masih muda, yang merah-merah tu kita panggil balah. Ya, kita tak panggil kurma. Ya, orang Melayu panggil semua kurma kan. Sebenarnya dalam bahasa Arab kita panggil balah. Kalau dia sudah matang, sudah masak, ya, masak ranum, itu kita panggil rutob, rutobun, rutob. Ya, kalau dah kering, ya, kalau dah dijemur, dah kering, itu kita panggil tamar. Ya, tamar tu mesti kering. Tak ada tamar basah, tak ada, tuan-tuan. Kurma basah merujuk kepada balah. Ya, kalau dia fresh, ya, masih juicy tu kita panggil dia rutob, macam yang dimakan oleh Maryam. Ya, dalam surah Maryam, ya, ayat 25 kan. Cerita Maryam makan rutob, ya, ketika nak melahirkan anak. Ya, sebahagian kata setelah dia melahirkan anak, tak apalah. Ya, tak ada apa kita panggil, ya, tak ada masalah pun sama ada dimakan sebelum ataupun selepas. Kalau makan sebelum untuk memudahkan bersalin, kalau dia makan selepas, ya, untuk memberikan tenaga kepada dia selepas daripada bersalin. Sebab dia bersalin bersendirian, tak ada siapa tolong, ya. Dia berkata makanlah, kemudian dia mengambil sebilah pisau. Ya, Rasulullah SAW bersabda kepadanya, janganlah engkau menyembelih haiwan yang mempunyai banyak susu. Jadi mana binatang haiwan betina yang susunya masih banyak, maknanya dia baru saja melahirkan anak. Ya, banyak anak dia, ya, banyak susu dia. Setelah itu dia menyembelih seekor kambing dan mereka memakan kambing tersebut dan juga setangkai buah kurma yang telah diambil. Ya, jadi Nabi pun melarang menyembelih binatang
ataupun kambing yang sedang banyak susu, kerana anak-anak kambing tersebut sangat memerlukan susu ibunya. Ya, kalau manusia ni, ya, perempuan yang dia mengaku dia telah berzina, ya, jadi bila dia datang bahawa dia sedang mengandung, dia kata aku mengandung ni anak luar nikah, ya, jadi dia minta Nabi jalankan hukuman, ya, Nabi tak jalankan. Nabi kata biarlah sampai bersalin dulu, ya, dah bersalin dia datang balik, ya, dia bawa baby dia, ya, tengah menyusu. Nabi kata tunggu sampai habis susuan, mana 24 bulan. Selepas tu baru nak dijatuhkan hukuman, sebab budak tadi sudah tidak perlu menyusu lagi, ya. Mana selagi budak tu memerlukan susu ibunya dalam jangka masa apa kita panggil arba'ah wa ishrina syahran, ya, 24 bulan, maka tak boleh dijatuhkan hukuman pada ibunya tadi. Ya, macam kambing tadilah, ya. Kita kata tak boleh sembelih kambing tu. Nak sembelih selepas, ya, anak dia selesai daripada menyusu, selesai susu. Waktu dia tak tahulah kambing berapa lama pula. Kalau manusia 24 bulan, ya, paling lama. Jadi oleh kerana itu, ya, Nabi halang dia, ya, nak sembelih binatang lain. Ya, mungkin kambing dara contoh, ya, ataupun kambing jantan. Dalam kitab Al-Maghazi oleh Imam Al-Waqidi, Waqidi ini adalah penulis sirah juga, hidup zaman Imam Malik. Tapi dia dengan Imam Malik ada konflik. Ya, saling apa kita panggil, ya. Jadi ulama-ulama ni macam itulah tuan-tuan, ya, ada cemburu juga. Ya, ada cemburu, mencemburui, ya, kerana masing-masing tu hebat. Jadi ada cemburu-cemburu. Kadang-kadang yang buat cemburu ni anak murid. Ya, anak murid tu laga-laga kan. Ya, anak murid ni kata, Tuan Guru nak tahu tak? Tuan Guru ni bercakap macam ni. Dia kutuklah dia, sebenarnya tak buat pun. Tapi anak-anak murid tu kadang yang melaga-laga kan guru-gurunya. Itu kena ambil maklum lah. Ya, kita bukan nak bergaduh, nak cari menang, bukan. Ya, tapi kita nak tambah ilmu dan nak cari mana yang lebih tepat ketika berhujah. Ya, tak pedulilah, ya. Yang berhujah tu muda ke, tua ke, ya, orang pencen ke, ya, tak peduli. Sebab kita tanya, tengok dalil dia. Kalau dalil dia sahih daripada hadis-hadis sahih, ya, daripada Quran pastilah. Tapi Quran pun kena tengok dia punya interpretation dia. Tengok tafsiran dia. Kadang-kadang ada tafsiran yang menyeleweng, salah tafsiran tu. Ya, macam kita kata apa kita panggil, ya, beribadahlah kamu kepada Allah. Ubudullah, ya, hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, beribadahlah kamu pada Allah berterusan, ibadah, buat semua ibadah sunat, ibadah fardu. Ya, ibadah fardu memang kena buat, ibadah sunat jangan tinggal. Ya, hatta sehinggalah ya'tiyakal yaqin. Ya, ayat tu kata ibadah pada Allah sungguh-sungguh sampai datang kepada kamu keyakinan. So kita kata saya dah yakin dah. Ya, dah yakin dah bahawasanya ibadah ni ibadah fardu, ibadah ni ibadah sunat. Saya yakin keesaan Allah, saya yakin syurga neraka. Bukan makna yakin tu. Tengok tafsiran, yakin di situ bukan makna yakin kita punya confidence, bukan level of confidence. Yakin di situ makna mati. Maknanya ibadah, ya, tak berhenti sampailah kematian mendatangi kita. Itu maksud dia. Sebab tu sembahyang walaupun tak boleh berdiri, boleh duduk. Tak boleh duduk, boleh mengiring. Tak boleh mengiring, boleh baring, ikut isyarat saja. Maknanya tak ada pengecualian. Ya, puasa, ya, boleh diqada sebagai contoh. Ya, ataupun boleh kalau orang yang tak boleh nak qada, ya, dia boleh bayar fidyah. Ya, mungkin anak-anak dia, kalau anak-anak dia ada, ya, anak dia boleh ganti. Ya, masa dulu mungkin mak bapak dia tak sempat buat, kena gantilah. Anak-anak dia ganti, adik-beradik dia ganti. Tapi kalau dia sudah sakit, memang tak wajib puasa, ya, maknanya fidyah sajalah. Tapi kalau masa dia sihat, dia tak ganti, itu keluarga adik-beradik boleh ganti. Mak meninggal, anak boleh ganti. Anak meninggal, mak boleh tak tolong ganti? Boleh. Bapak pun boleh tolong ganti. Ya, itu Islam benarkan. Jadi maksudnya nak bagi tahu, ya, hatta ya'tiyakal yaqin, maknanya sehingga datang kematian. Ya, macam contoh selalu kita kata, ya. Al-fitnatu asyaddu minal qatal. Fitnah itu lebih besar mudaratnya daripada membunuh. Ya, kita kata fitnah ni memang fitnah orang memang tak boleh. Tapi maksud fitnah di situ bukan fitnah mengata orang kan. Fitnah di situ makna apa tuan-tuan? Fitnah di situ makna al-kufru, kekufuran. Asyirku, syirik. Mana besar dosa syirik dengan dosa membunuh? Dosa syirik lah. Ya, jadi kalau dosa membunuh dia taubat, Allah terima. Syirik kalau tak taubat habis tuan-tuan. Ya, jadi orang bunuh kan. Kalau katalah dia tak bertaubat, dia kena hukum lah. Ya, di akhirat besok dia dimasukkan dalam neraka. Tapi setelah habis hukuman dia boleh masuk syurga. Kalau syirik tak boleh tuan-tuan. Ya, syirik kalau dia tak taubat habis. Ya, tak ada peluang masuk syurga. Membunuh, ya, minum arak, berjudi,
Kalau dia tak bertaubat, dia memang dihukum. Tapi dia ada amal tak? Dia ada iman? Ada. Dia tetap akan masuk syurga. Syirik tak boleh. Jadi besar dosa syirik berbanding dengan dosa apa? Dosa membunuh. Ya, tetapi Quran tak kata asyirku. Ya, Quran kata al-fitnatu. Kena tengok tafsiran dia. Jadi kadang-kadang ada orang terjemah Quran secara harfiah saja, secara literal. Ya, mentang-mentang dia pandai bahasa Arab, dia terjemah secara literal. Tak boleh. Kena tengok tafsiran juga. Ya. Bahasa Arab tu memang kita kena guna kaedah dia, tetapi kena tengok tafsiran para ulama, tafsiran daripada Nabi. Okey, Al-Waqidi berkata, ya, bahawa ketika Rasulullah sedang dalam perjalanan dari Madinah menuju ke Mekah, ya, pada Amil Fathi, makna tahun, Fatah ialah pembukaan kota Mekah tahun 8 Hijrah. Ya, jadi Nabi pergi, ya. Jadi Nabi diikuti oleh 10,000 tentera. 10,000 tentera, ya, lelaki saja. 10,000 tentera datang bersama dengan Nabi untuk membebaskan Mekah daripada tengkaman jahiliah. Ya. Jadi dalam perjalanan baginda melihat, ya, ada seekor anjing sedang menyalak. Ya, Nabi nampak, ya. Sedangkan anak-anaknya sedang menyusu. Jadi maknanya anjing betina lah, ya. Mungkin anjing tu, ya, nak takutkan orang supaya jangan ganggu dia. Lalu baginda memerintahkan salah seorang sahabi agar berdiri berhampiran anjing tersebut, dengan tujuan agar para tentera tidak mengganggu anjing tu. Jadi kalau dah ada sahabat Nabi situ, orang tak perasan sangatlah, ya, orang tak kacau lah. Mesti Nabi perintah tu, ya. Jadi supaya mereka tidak mengganggu anjing dan juga mereka terhindar daripada ancaman gigitan anjing. Kalau pergi dekat anjing ni kita tahulah dikejarnya, digigitnya, ya. Jadi maknanya ada apa? Ya, ada riwayat, ya, yang sebut macam tu. Seandainya baginda tidak memiliki rasa belas kasihan, sayang kepada binatang-binatang, ya, pada haiwan, maka baginda tidak akan memiliki perhatian seperti itu. Maknanya Nabi tak peduli je lah anjing kan, biarlah. Najis mughalazah biarkan dia. Tak. Ya, Nabi tetap. Cerita perempuan yang diampunkan dosa kerana memberi minum kepada anjing. Kita dah masyhur cerita tu. Pada suatu masa sedang baginda pergi bersama beberapa orang sahabat, ya, mereka melihat seekor burung kecil yang memiliki 2 ekor anak. Ya, jadi ada burung kecil. Ya, burung kecil tadi kita panggil ospor. Ya, ospor tu burung yang kecil. Ya, jadi dia ada 2 ekor anak. Mereka mengambil kedua ekor anak burung tersebut. Diambilnya. Ya. Nak apa? Boleh? Ya. Okey, ya. Jadi mereka ambil 2 ekor anak tadi, ya. Dia ambil 2 ekor anak, ya. Kemudian mak dia pun datang. Bila mak dia datang, apa berlaku, ya? Mak dia pun, ya, mengepak-ngepakkan kedua sayapnya. Maknanya dia nak anak dia balik. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat perkara tersebut, baginda pun bersabda, siapa yang telah mengambil anak burung tadi, ya. Jadi siapa yang ambil uspurain, anak tadi, anak kepada anak pada burung tadi, sehingga dia menjadi terganggulah anak dia kena ambil, ya. Maka kembalikan anak burung itu kepada ibunya, Nabi kata, ya. Jadi Nabi tegur. Ini adalah antara rasa belas kasihan Rasulullah baginda, ya. Sehingga baginda bersabda, innallaha yuhibbur rifqa. Inna, sesungguhnya Allah itu, ya, Allah suka akan rifq, ar-rifq, ya. Rifq itu maknanya kelembutan. Antara maknanya, rifq ini ada beberapa makna. Antaranya kelembutan, tuan-tuan, ya, fil amri, dalam urusan, kullihi, semuanya, ya. Dalam every single urusan, ya, setiap urusan kita, ya, kita punya apa-apa urusan kita, ya, memang sifat kasih sayang, belas kasihan, lembut tu memang memang Allah suka, ya. Allah galakkan kita, tuan-tuan, ya. Sebab tu ada situasi yang bagaimanapun, ya, kalau kita boleh tunjukkan, pamerkan, ya, sifat belas kasihan, kasih sayang, itu yang terbaik, tuan-tuan. Okey, ya, ada apa? Silakan, tuan-tuan, selesailah, ya, bab kasih sayang, ya, bab kasih sayang ataupun rahmat ni selesai, ya. Jadi tak ada apa kita panggil, ya, tak ada yang berbaki lah, kita dah baca habis, ya. Akan datang kita boleh baca bab 21, bergaul dengan baik. Ini lebih pada, ya, kita socialize, ya, socialization. Macam mana kita nak socialize dengan orang, tuan-tuan, ya. Tengok daripada contoh Nabi dan para sahabat. Okey, ya, itu bab 21. Bab 20 ada apa, tuan-tuan? Untuk hari ni banyak yang kita baca ni hadis-hadisnya, ya. Hadis-hadis yang, ya, yang sebahagian mungkin kita tak pernah dengar, ya. Macam tadi kan, Nabi dalam perjalanan dengan 10,000 tentera ramai. Perjalanan daripada Madinah nak pergi Mekah, ya.
dan mereka sudah tentu dalam keadaan bersenjata. Ya, bawa senjata, ya. Nak bebaskan Mekah tu daripada apa tuan-tuan? Nak bebaskan Mekah tu daripada jahiliah. Ya, sebab penyembah berhala masih ramai di sana. Jadi apa yang Nabi buat, ya? Yang Nabi buat ialah Nabi lalu dan nampak ada anjing betina sedang menyusukan anak. Jadi bila nampak anjing tu, Nabi perintah seorang sahabat ya untuk turun pergi dekat anjing tu. Ya, mungkin sahabat ni boleh redakan anjing tu, menyalak ya. Ada orang memang pandai lah. Ya, binatang buas pun dia boleh redakan tuan-tuan, dia boleh tenangkan binatang tu. Ya, macam kuda yang sedang mengamuk kan, naik minyak kita kata. Ya, dia boleh tenangkan kuda tu. Pandailah ya, itu masing-masing punya bakat ya, ada talent lah ya. Jadi Nabi suruh sahabat tu pergi tenangkan anjing tu. Ya, dan bila dia ada di situ, jadi sahabat lain tak adalah ganggu anjing tu, ya. Dan sudah tentu, ya, anjing tu pun tidak ganggu para sahabat yang sedang lalu lalang. Jadi menunjukkan Nabi ambil maklum tentang benda tu. Nabi tunjuk kasih sayang baginda. Nabi tengok, ya, ada seekor burung, ya, yang ada 2 anak dan 2 anak tu diambil oleh sahabat Nabi. Tak tahu siapa, tak disebut. Ya, jadi datang pula emaknya, ya, mengepak-ngepakkan sayapnya. Ya, bila Nabi nampak, Nabi kata, siapa yang ambil dua anak burung tadi? Balik, bagi balik kat emak dia. Masukkan balik dalam sarang. Mana sampai peringkat begitu. Dan Nabi tidak memburu burung. Ya, tapi kalau ada sahabat yang memburu untuk tujuan makan, dia hadiahkan kepada Nabi, Nabi ambil. Nabi makan, Nabi masak. Ya, tapi kalau Nabi nak memburu, Nabi tak memburu. Ya. Jadi tujuan memburu boleh dengan tujuan nak makan daging dia. Ya, macam mungkin sebagian tuan-tuan ada lesen menembak contoh, mungkin Datuk Osman ada, ya. Jadi Datuk pun masuk ke hutan, ya, cari seladang ke cari rusa, kijang sebagainya. Maka tujuan ni untuk makan, bukan untuk apa kita panggil, ya, untuk sport aja, untuk sukan saja, untuk riadah semata-mata tak. Ya, manfaatnya kita ambil untuk dimakan. Ayam hutan contoh, ya, ataupun binatang-binatang lain lah. Ya, jadi benda-benda macam tu termasuk perkara yang Nabi tak buat, tapi Nabi tak larang. Jadi kalau tuan-tuan nak memburu, burulah, hunting kan, silakan. Ya, memang apa kita panggil, ya, memang dibenarkan. Tetapi tujuannya bukan untuk menyeksa, tujuannya bukan untuk main-main, sekadar nak bagi binatang tu tempang kaki dia, patah kaki dia sebelah, kita pun suka gelak ketawa tak. Ya, kalau katalah kita tembak ataupun kita plastik ataupun kita panah tu terkena dia, cepat kita datang, ya, dan kita sembelih. Kalau sempat kita sembelih dan halal dimakan dagingnya tuan-tuan. Okey, ya, selesailah. Ada soalan silakan. Ada apa? Haji Syahri ada apa? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nak tanya Ustaz. Ya. Ni yang mengenai kasih tadi. Ya. Apa hukum mengkasihkan kucing betina yang dia selalu beranak Ustaz? Sebab rasanya saya ada terbaca hadis yang kata haram, tak boleh. Secara umum kita tengoklah macam tadi kan Ustaz dah sebut tadi, mungkin Haji Syahri terlepas pandang, ya, macam kucing jantan tadi, ya, Ustaz sebut jantan lah, ya. Jadi maksudnya sampai ke peringkat, ya, kita kata sebab dia punya kucing jantan tu menyebabkan, ya, tak ada kucing betina yang tak bunting, ya. Lepas tu anak pula dah tak terjaga dah, banyak sangat. Ya, dan apa kita panggil termasuklah, ya, yang betina tadi, maknanya kita buat sehingga dia tak boleh, sebab anak banyak sangat. Sebab kadang kucing tu jadi lemah, ya. Jadi lemah, kita tengok dia pun tak boleh nak kawal anak dia, anak pun ramai, ya, nak disusu dan sebagainya. Jadi kalau keadaan, sebab tu saya tanya tadi, tengok keadaan, ya, dia case by case lah, bukan sama, ya. Jadi maknanya bukan saja-sajalah. Okey, terima kasih Ustaz. Ya, sama, ya. Ada tujuan dia. Sebab Islam ni tuan-tuan, dia tengok pada matlamat dan tujuan dia. Objektif dia apa? Kalau objektif dia untuk kebaikan, silalah. Ya, untuk kebaikan kan. Sebab kita pun dah tak mampu dah. Dia banyak anak tu kadang-kadang, ya, bila kita bagi pada jiran dan sebagainya, okeylah. Ya, kita kata kalau dapat anak banyak pun, ya, kita boleh bagi pada jiran. Ya, bukan kita nak jual beli, tak ada. Ya, kita nak bagi kat orang. Mungkin kucing tu dia punya zuriat dia cantik-cantik. Ya, dia punya bulu, dia punya apa tu elok kan. Jadi kalau kita bagi pada jiran-jiran, jiran pun suka, tak apalah. Ya, tapi kalau sampai jiran pun dah tak nak sebab ramai banyak sangat. Ya, betul berak mata-kata dengan dia punya, ya, macam-macam benda yang dia buat, ya. Jadi oleh kerana itu dia dah sampai peringkat menyusahkan kita. Ya, menimbulkan berat pula kita nak handle. Jadi mungkin sampai peringkat tu boleh, ya, kita kasih tadi. Tapi macam tadilah, ya, kita minta pihak veterinar lah yang buat.
Ya, bukan kita tangkap dia, kita ikat dia, kita buat sendiri. Kita pun tak tahu macam mana kan. Ya, macam itulah. Okey, ada lain silakan tuan-tuan. Ya. Banyak cerita Ustaz, binatang kita hari ni. Ya, silakan. yang nak tanya sikit, yang tadi cerita pasal kasih pada manusia yang dipraktik oleh di negara China untuk pengawal gudik-gudik Raja China dulu, Ustaz. Ya, betul. Betul. Jadi adakah dipraktik oleh orang Islam dulu masa macam raja-raja dia banyak gundik, banyak isteri dia, adakah pengawal dia pun dikasih juga dulu? Saya rasa kalau di Turki adalah berlaku. Turki Osmaniyah, zaman Ottoman Empire, ada pernah dengar lah. Tapi adakah benda tu rampant, maknanya benda tu menjadi kebiasaan atau tidak, tu Ustaz tak pasti. Tapi pernah dengar, Ustaz pernah baca. Ya, Ottoman Empire tu ada. Ya, tapi mungkin dia tak banyak lah. Ya, sebab zaman Nabi pernah berlaku. Ya, ada orang yang even kat Mekah. Ya, kalau tak salah Ustaz, mungkin tuan-tuan yang lebih dulu pergi umrah, pergi haji, ya, zaman-zaman mungkin tahun 60-an, tahun 70-an dulu, ya. Jadi mungkin, ya, dia kata ada golongan tertentu yang jaga bahagian perempuan ni. Ya, untuk perempuan masuk raudah ni, ya. Jadi mereka ni memang dikasih, ya. Tak tahu atas kehendak mereka sendiri atau sebagainya, Ustaz tak pasti, tapi golongan tu ada di tanah suci Mekah Madinah ni. Ya, kalau di Madinah tu dia jaga bahagian perempuan. Ya, jadi untuk mengelakkan mereka ni, ya, buat benda-benda tak elok dengan jamaah perempuan, maka sebahagian mereka tu memang family dia, keturunan dia tu memang di apa? Kalau dia dah dapat anak, ya. Jadi maknanya antara anaknya tu yang akan bertugas di masjid tu dikasih. Ya, tapi sekarang tak adalah dengan benda tu. Tapi pernah berlaku. Jadi kalau Haji Mak Syah tanya, benda ni, praktik ni ada tak berlaku di negara umat Islam? Ustaz pernah baca, ya, pernah berlaku di Mekah juga, di Madinah dan juga di Turki Osmaniyah. Ya, di Istanbul pernah berlaku juga, ya. Cuma mungkin tidaklah sehebat seperti mana berlaku dalam apa dinasti Cina tu, ya. Kerajaan Cina mungkin taklah sampai peringkat begitu. Tuan-tuan kalau ada dengar, ada baca, ya, mungkin boleh share dengan kami, silakan. Kalau ada dengar. Saya baca yang melibatkan diri dalam jahit kiswah Baitullah Kaabah. Oh, okey. Di inilah. Dia tak ada perasaan. Okey, maknanya yang jahit kiswah Kaabah, ya. Jadi maknanya supaya mereka ni tidak apa kita panggil, tidak terkesan dengan tarikan dunia lah. Ya, mereka ni memang tak ada keluarga, ya. Mereka ni full time kerja. Dia ada mak bapak lah, tapi dia tak berkahwin, dia tak ada anak, tak ada apa, dan dia boleh buat kerja tu full time. Sebab dulu kita tahu tak ada mesin macam sekarang. So ambil masa, setiap tahun nak ditukar pula, ya. Jadi mereka yang terlibat tu menasabah lah. Ya, kalau Kak Zainab kata macam tu, menasabah lah. Okey, ada lain? Tuan-tuan pernah dengar di mana-mana? Ya, mungkin boleh share dengan kita. Kalau ada, silakan. Ustaz, kalau berlaku masa zaman Nabi, adakah maknanya Nabi membenarkan dia ataupun? Yalah, sebab Ustaz rasa benda tu dah berlaku. Maknanya zaman sebab Masjid Haram Mekah ni memang dah ada sejak zaman jahiliah kan. Maknanya bila Nabi lahir, Nabi besar, maknanya masjid tu memang dah ada. Ya, cerita Zam-Zam, cerita orang tawaf, orang buat haji ikut zaman Nabi Ibrahim, benda-benda tu dah ada. Ya, jadi kehadiran kewujudan golongan yang disebut sebagai golongan yang dikasih ni, lelaki ni memang dah sedia ada. Maknanya dia hidup zaman Nabi tu, ya. Cuma bila Islam datang, Islam tak benarkan lah. Tak adalah Nabi suruh, Nabi benarkan, tidak, ya. Tapi benda tu kehadiran manusia-manusia macam ni dah memang wujud. Zaman Nabi tu dah ada, ya. Itu yang Ustaz nampak lah. Tak tahulah kok ada penjelasan lain, wallahu alam. Ya, memerlukan bacaan lagi lah, ya. Tapi setakat yang Ustaz tahu, bukanlah Nabi suruh, Nabi redha, tidak, ya. Tetapi golongan begitu memang sudah wujud sejak zaman berzaman. Macam kita kata hamba abdi, hamba sahaya kan. Benda tu dah wujud, ya. Even kalau zaman Nabi dah wujud juga ada, tapi Nabi bebaskan. Zaid bin Harisah sebagai contoh, dia hamba, Nabi bebaskan. Ya, Bilal bin Rabah hamba, Abu Bakar bebaskan. Sebab tu dalam Islam, ya, antara cara untuk membayar denda kafarah ialah dengan membebaskan hamba sahaya. Ya, malah dituntut kita kata sampai satu peringkat hamba sahaya habis dah. Ya, sebab apa? Ya, sebab dalam setiap peperangan ada hamba sahaya. Nabi bebaskan mereka, ya. Contoh macam
dengan Juwairiyah tadi, ya. Juwairiyah masuk Islam, Nabi kahwin dengan Juwairiyah, ya. Para sahabat membebaskan hamba yang ditangkap dalam perang tersebut. Termasuklah bapa Juwairiyah, ya, bapa dia Al-Haris, adik-beradik dia, ipar-duai dia semua dibebaskan. Menunjukkan bahawasanya walaupun mereka wujud, bukan Nabi yang wujud kan. Dia dah sedia wujud. Cuma Islam menggalakkan supaya dibebaskan mereka. Macam tu je lah. Okey, tuan-tuan, Haji Mat Syah, ya. Mungkin di hujung. Ya, sama. Mungkin ada beberapa ucapan sebelum kita tamat. Silakan. Ada apa-apa? Tak ada apa, ya. So, kalau tak ada apa, sekadar itulah. Terima kasih pada Haji Nazri, pada Haji Mat Syah, tuan-tuan dan puan-puan, ya, yang sudi ikut kelas kita, ya. Jadi baca-baca balik, ya, dan bersedialah akan datang untuk kita masuk bab bergaul dengan baik pula, tuan-tuan. Sekadar tu, ya, mudah-mudahan ada manfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Betul, Ustaz. Nazri. Terima kasih Nazri. Terima kasih semua. Jazakallah khairan Ustaz. Wa antum jazakumullah khairan.